Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Kita sambung semula topik janjang geometri dan kali ini kita mahu mencari jumlah sebutan di dalam janjang geometri. Kita telah diberi satu contoh janjang geometri 4, 12, 36. Kita tahu apa itu nilai untuk A. Nilai A adalah sebutan pertama telah diberi situ iaitu 4. Kita tidak diberitahu nilai R, tapi disebabkan kita tahu 3 sebutan pertama, jadi kita boleh cari kita boleh cari nilai R iaitu T2 parti 1 iaitu 12/4 iaitu 3. Kita juga diberitahu nilai Sn iaitu jumlah n sebutan pertama dalam janjang geometri ini iaitu 13,120. Hanya kita nak tahu nilai n saja. Ya, kita nak tahu n itu apa. Jadi kita ada satu unknown, kita satu nilai kita tidak ketahui, tetapi kita ada 4 nilai pemboleh ubah yang kita tahu. Jadi sudah tentunya kita boleh menggunakan mana-mana formula yang ada. Kita akan gunakan formula yang ini formula untuk Sn. Jadi kita lihat bagaimana kita nak menggunakan formula ini untuk mencari nilai n. Sn adalah bersamaan dengan A R cos n tolak 1 per R tolak 1. Sn kita ketahui iaitu 13,120. A pun kita tahu 4. R adalah 3. 3 kuasa n. N adalah nilai yang kita nak cari. Tolak 1 per R 3 tolak 1. Kita teruskan. 13,120 bersamaan dengan 4. Okey, 4 dalam ini masih sama 4 3n tolak 1 per 2. Jadi sudah tentu kita boleh bahagikan 4 dengan 2, iaitu tinggal 2 di sini. Bermaksud 13,120 bersamaan dengan 2 3n tolak 1. Kita pindahkan 2 ke sebelah kiri. Ataupun kita bagikan kedua-dua belah equation ini, persamaan ini dengan 2. Jadi akan jadi bersamaan 6,560. 13,120 dibahagikan dengan 2 bersamaan dengan 6,560. Ini bersamaan dengan 3n tolak 1. Jadi bermaksud 3 kuasa n bersamaan dengan 6,560 tambah 1 iaitu 6,561. 6,561 ini sebenarnya adalah bersamaan dengan 3 kuasa 8. Kalau tidak, untuk kita pastikan kita boleh menggunakan kalkulator. Tiga kuasa 8. Okey, 6,561. Jadi dari sini kita ketahui n adalah bersamaan dengan 8. Itu jawapan yang kita mahu cari. Kita diberi nilai 3 pemboleh ubah iaitu A, R dan Sn. Dengan menggunakan maklumat yang diberi, 3 maklumat ini kita boleh mencari nilai n. Okey, kita teruskan ke slide yang berikutnya. Kita nak mencari jumlah ke infinity di dalam janjang geometri. Ini hanya unik untuk janjang geometri yang mempunyai nisbah sepunya kecil daripada 1. Kenapa Kenapa saya sebutkan begitu? Kita lihat contoh yang diberi di sini iaitu janjang geometri 0.5, 0.25, 0.125. Kita lihat sini A-nya ialah apa? Ini dia terus Terus dan value ni kita boleh lihat dia makin mengecil 0.5 jadi 0.25, 0.125. A ialah 0.25 dan nisbah sepunya R ialah juga 0.5 Bagaimana saya dapat 0.5? Kita boleh bahagikan 0.25 bahagi dengan 0.5. Kita akan mendapat value 0.5 ataupun 0.125 dibahagikan dengan 0.25, kita akan mendapatkan nilai yang sama iaitu 0.5. Hanya untuk nisbah sepunya kurang daripada 1, kita boleh menjadi jumlah sebutan ke infinity. Kita lihat sekiranya kita teruskan
dengan sebutan keempat, kelima, apa akan berlaku? Kita tahu 0.5, nilai sebutan kedua didarabkan dengan 0.5 jadi 0.25. Kita dapat T1 sini, T2 dan 3 dia makin mengecil. Kalau sekiranya kita ambil nilai untuk N, kita sudah tahu nilai untuk N2, N3. Sekiranya kita nak tahu T4 bagaimana pula? T4 adalah bersamaan dengan 0.125 darab dengan 0.5, iaitu kita boleh guna kalkulator. Itu dia ya. Nilainya telah menjadi lebih kecil, 0.0625. Sekiranya kita nak tahu T5, berapa pula ya? Kita darabkan lagi dengan 0.5. Apakah nilainya? 0.3125. Kita boleh lihat sekarang nilainya menjadi bertambah kecil. Dan sekiranya saya teruskan untuk nilai N5, N10, N50, N100 dan 500 sudah tentu ni akan menjadi lebih kecil. Sekiranya saya melukis satu graf. Saya nak lukis satu graf ya. Okey, ini paksi N. Untuk N, bukan R tapi N, nilai sebutan. Dan juga saya nak letakkan Tn. Sekiranya saya nakkan value Tn untuk N daripada 1 sehingga ke 500. Okey, kita boleh lihat bermula daripada 0.5. Okey, ini 1. Ini 0.5. Untuk N bersamaan dengan 1, Tn adalah 0.25. Untuk Tn2, dia akan menjadi separuh. Kalau kita buat graf, nilai untuk Tn akan mengecil. Menghampiri nilai kosong, tetapi tidak akan sampai kosong. Dia akan nilai terlalu kecil. Hampir dengan kosong, tetapi tidak sampai kosong. Saya harap adik-adik boleh faham. Kita lihat pula Sn. Kalau S2, untuk N nilai 2, S2 sudah tentunya 0.5 tambah 0.25, iaitu 0.75. S3 ialah 0.75 campur dengan 0.125, iaitu bersama dengan 0.875. Dia meningkat tetapi peningkatannya tidak tinggi. Sekiranya saya nak mencari S4 dan S seterusnya, dan dia akan menjadi satu value yang hampir kepada 1. Mari kita lihat ya. Sekiranya saya tambahkan kepada graf ni dan saya tambahkan paksi Y sini, saya letakkan Sn. Kita akan lihat pertambahan nilai Sn untuk N nilai bertambah akan menjadi satu trend sebegini. Hampir dengan nilai 1 tetapi tidak sampai 1. Saya nak tunjukkan satu table yang telah pun saya completekan untuk nilai T dan T bagi N bersamaan dengan 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 dan 500. Mari kita lihat ya. Okey, sekarang kita boleh nampak. Ini telah pun saya lengkapkan pengiraan untuk janjang geometri yang sama sebentar tadi ya. Iaitu janjang geometri 0.5, 0.25, 0.125 dan seterusnya. Untuk nilai A bersama dengan 0.5, A pun 0.5. Kita lihat untuk nilai N 2, Rn adalah 0.25. R kuasa N. Dan untuk nilai Sn 0.75. Sekiranya N nilainya 10, kita boleh lihat Rn sebutan yang ke-10. Sebutan yang ke-10 sudah menjadi 0.000977. Sekiranya N bersamaan dengan 50. Jadi ini adalah nilai T50 ya. Kita lihat 8.88 I tolak 16. Ini apakah nombor ini ya? Ini adalah nombor eksponensial yang biasa
ditunjukkan oleh Excel kerana tidak cukup ruang. Ini bermakna nombor itu adalah kecil sangat sehingga kan dia menjadi, ini sebenarnya adalah nombor ini adalah sebenarnya 8.88 darab dengan 10 kuasa negatif 16. Jadi kalau saya nak tulis nombor puluhannya, panjang bilangan kosong sehingga ada 16 kosong sebelum ada 888 di sini. Begitu juga dengan T100. T100 kita ada 31 nilai kosong. Ini nilai yang tersangat kecil. Nilai yang tersangat kecil sekali lagi hampir dengan kosong. Hampir dengan kosong tetapi tidak sampai kosong. Dan kita lihat pula nilai Sn. Baris ini menunjukkan nilai Sn, jumlah n sebutan yang pertama. Untuk n yang bernilai 2, 3, 4, 5. Kita lihat apabila n 4, 0.9375 dan n 5 jumlahnya semakin hampir dengan 1. Sekiranya n bersama dengan 10, nilainya sudah sangat hampir dengan 1, 0.999023. Sekiranya jumlah 50 sebutan yang pertama, Microsoft Excel sudah pun menetapkan nilainya 1. Walaupun sebenarnya tidak sampai ke 1, tetapi nilainya terlalu hampir dengan 1 sehingga kan Microsoft Excel tidak dapat lagi untuk menunjukkan satu nilai yang tersangat hampir dengan 1. Maka Microsoft Excel terus memaparkan nilai 1. Ini sebenarnya tersangat hampir dengan nilai 1. Begitu juga dengan n bersamaan dengan 100 dan n bersamaan dengan 500. Sekiranya saya letak semula graf yang saya lukis sebentar tadi. Ya. Ini n. Dan paksi y ialah Sn. Grafnya akan melengkung ke atas. Menghampiri nilai 1 tetapi tidak sampai. Bermula daripada 0.5. Ya. Begitulah trend. Begitulah rupanya graf untuk nilai Sn. Dan kita lihat pula sekiranya jumlah R berlainan. Saya telah pun ada Excel spreadsheet saya nak berkongsikan dengan semua di sini. Cuba lihat Excel spreadsheet yang saya ada di sini. Apa yang dipaparkan sekarang ialah untuk nilai A bersamaan 0.5 dan R 0.5. Ini adalah jadual yang dilihat di sini adalah sama dengan jadual yang telah kita pun lihat sebentar tadi Tetapi sekiranya saya ubah nilai R yang untuk nilai yang lebih kecil, 0.2 contohnya Apa kita dapati? Okey. Sama juga sebutan yang kedua, ketiga, keempat akan mengecil sehingga value nilai yang tersangat kecil. Sehingga kan pada n nilai 500 Microsoft Excel sudah pun menunjukkan nilai kosong kerana terlalu hampir dengan kosong. Bagaimana dengan nilai Sn pula? Jumlah n sebutan pertama dia akan menjurus hampir kepada nilai 0.625. Kita lihat sehingga n bersama dengan 10, nilai untuk Sn sudah pun 0.625 dan nilai itu tidak bergerak sehingga n 500. Bermakna nilainya sudah hampir sangat dengan 0.625 sehingga kan Microsoft Excel tidak lagi dapat display, tidak lagi dapat menunjukkan nilai yang tersangat dekat dengan nilai itu. Jadi dia terus membundarkan nombor itu kepada 0.625. Sekiranya kita ubah nilai A kepada 10 contohnya, kita lihat trend yang sama juga Untuk sebutan ke 500 terus jatuh kepada kosong dan n sebutan yang pertama akan menjurus kepada 12.5. Apakah signifikannya apa yang saya tunjukkan di sini? Ada penting sebab kita nak mencari sekarang ni ialah jumlah ke infinity janjang geometri. Contoh untuk apa yang telah diberi di sini sebentar tadi iaitu janjang geometri 0.5, 0.25, 0.125. S infinity adalah bersama dengan 1, iaitu nilai Sn apabila n tersangat besar.
iaitu 1. Kita boleh merumuskan satu formula baru untuk jumlah ke infinity. Kita menggunakan formula asal iaitu Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Untuk R yang kurang daripada 1, apabila N menghampiri infinity, maka apa yang berlaku kepada Rn? Rn akan menghampiri kosong. Jadi apa akan jadi untuk nilai 1 tolak R kuasa N? Sekiranya Rn menghampiri kosong, bermakna 1 tolak R kuasa N sudah tentunya menghampiri nilai 1. Jadi bermaksud Sn menghampiri A 1 tolak kosong per 1 tolak R, iaitu A 1 tolak R. Itulah formula untuk jumlah nombor ke infinity, janjang geometri yang nisbah sepunya kurang daripada 1. S infinity bersamaan dengan A per 1 tolak R. Jadi ini satu formula yang baru. Kita perlu diingat nilai R semestinya kurang daripada 1 dan lebih daripada negatif 1. Ini formula yang baru yang perlu kita ketahui. Okey, kita lihat contoh ya. Contoh kita cari jumlah ke infinity janjang geometri 931. Apakah nilai sebutan pertama? Iaitu 9. Kita sudah diberi nilainya di sini. R pula ialah 3 per 9, iaitu 1 per 3. Kita lihat R adalah kurang daripada 1. Sudah tentulah kita boleh mencari nilai jumlah ke infinity dengan menggunakan formula yang telah kita rumuskan sebentar tadi ya. Iaitu telah pun saya letakkan di sini. Jadi S ke infinity bersamaan dengan A per 1 tolak R, iaitu bersama dengan 9 per 1 tolak 1 per 3, bersama dengan 9 per 2 per 3. Jadi bersamaan dengan berapa? 27 per 3. Ini nilai yang kita cari. Jadi kita boleh mencuba untuk janjang geometri yang lain, tapi inilah contoh kita. Sekiranya adik mempunyai ada lihat soalan yang sebegini lebih kurang, boleh menggunakan satu formula yang mudah diingati ya, iaitu S infinity bersama dengan A per 1 tolak R. Terusnya, sekarang kita nak mencari sebutan pertama dan nisbah sepunya di dalam janjang geometri. Untuk contoh A, kita lihat sebutan pertama telah diberi iaitu 2. Kita juga diberi jumlah ke infinity iaitu 3. Dan apa yang kita perlu cari? Nisbah sepunya R. Kita boleh menggunakan formula S infinity. Kerana apa? Kerana telah diberi dalam soalan ini jumlah ke infinity ialah 3. Jadi sudah tentu kita boleh menggunakan formula S infinity. Kita cuba. Untuk soalan nombor 1, sebutan pertama A telah diberi iaitu 2. S infinity diberi iaitu 3. Kita nak cari nilai R. Jadi kita guna saja formula S infinity iaitu A per 1 tolak R. Jadi S infinity ialah 3 bersama dengan A iaitu 2 per 1 tolak R. R kita tidak tahu, kita nak cari nilai itu ya. Jadi 1 tolak R kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. Bermakna dan juga nombor 3 kita bawa ke kanan ke bawah sini, bermakna 1 tolak R bersama dengan 2 per 3. R adalah 1 tolak 2 per 3, iaitu 1 per 3. Mudah saja. Kita lihat soalan nombor 2. Sekarang apa yang informasi yang diberi? Kita diberi nisbah sepunya iaitu 1 per 5. Dan diberi juga infinity, jumlah ke infinity janjang geometri iaitu 5.
Kita nak cari sebutan pertama. Kita boleh menggunakan formula yang sama. Jadi S infinity ialah 5 bersamaan dengan A. A tidak kita ketahui. Per 1 tolak 1 per 5. Jadi ini bersamaan 5 bersamaan dengan A 4 per 5. 1 tolak 1 per 5 bersamaan dengan 4 per 5. Kita pindahkan 4 per 5 ke kiri. Jadi 5 darab 4 per 5 bersamaan dengan A. Jadi A adalah bersamaan dengan 5 darab 4 per 5. Nilai 5 boleh dipotong. Jadi A adalah bersamaan dengan 4. Mudah sekali. Sekiranya ada apa-apa aspek daripada latihan ini yang tidak boleh difahami, boleh ulang semula video ni berulang kali sehingga adik-adik faham. Kita lihat pula section yang terakhir untuk janjang geometri. Perpuluhan berulang. Apa maksud yang perpuluhan berulang ini? Maksudnya ialah sekiranya kita mempunyai nombor, contoh saya berikan 0.53 53 53 53 dan nombor itu terus berulang dengan digit 53 53 53 53 seterusnya. Selalunya untuk nombor begini kita boleh buat satu representasi nombor yang perpuluhan berulang sebegini, 0.53 dengan bar di atas. Ataupun satu lagi cara yang biasa digunakan ialah 0.53 dengan titik 1 di atas 5 dan satu lagi di atas 3. Sekiranya kita ada nombor lain 0.436 dan seterusnya 436 436 dan berikutnya kita boleh tuliskannya sebagai 0.436 bar ataupun 0.436 satu titik di atas setiap digit selepas titik perpuluhan ya. Jadi kita lihat untuk contoh yang diberikan di sini, perpuluhan berulang 0.53 53 53 53. Kita boleh tukarkan nombor ini kepada bentuk pecahan. Kita nak tukarkan perpuluhan berulang ini kepada bentuk pecahan seperti X per Y. Bagaimana nak melakukannya? Saya akan tunjukkan. Kita boleh membuat representasi 0.5 sebegini. 0.53 bar bersamaan dengan 0.53 campur 0.0053 campur 0.000053 campur lagi 0.000053 dan seterusnya. Nombor ini tidak berhenti. Kalau kita lihat betul-betul apa yang saya tulis sebentar tadi amat kelihatan seperti satu janjang geometri dengan nilai A 0.05. Ini sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Ini T1, T2, T3, T4. Nombor 0.53 boleh tulis dalam bentuk jumlah ke infinity untuk satu janjang geometri. Sekiranya ini adalah janjang geometri, apakah nilai A? A iaitu T1, T1 iaitu 0.53. Dan nilai nisbah sepunya pula ialah 0.0053 per 0.53 iaitu 1 per 100 ataupun bersamaan dengan 0.01. Itu nilai R. Jadi sudah tentukanlah kita boleh menggunakan formula S infinity. Jadi S infinity adalah bersamaan dengan 0.53 bar bukan? Kerana kita lihat semula dengan baris yang saya tulis sebentar tadi. 0.53 campuran nombor pecahan, nombor perpuluhan yang tidak ada kesudahannya. Jadi 0.53 bar bersamaan dengan A per 1 tolak R. 0.53 bar bersama dengan A iaitu 0.53
per 1 tolak R. 1 tolak 0.01. Iaitu 0.53 per 0.99. Kita lihat pada titik perpuluhannya, sekiranya kita pindah 2 tempat di atas, kita juga boleh memindahkan 2 tempat perpuluhan di denominator dan numerator. Apa yang boleh kita conclude? Kita boleh membuat konklusi bahawa 0.53, kita sambung daripada sini ya, adalah bersamaan dengan 53 per 99. Jadi kalau kita lihat, semua nombor puluhan yang berulang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Semuanya boleh dibuat dalam bentuk pecahan. Iaitu untuk 0.53 adalah bersamaan dengan 53 per 99. Sekiranya saya nak berikan satu lagi contoh. Saya berikan satu lagi contoh. Mari kita lihat nombor 0. Tembak saja nombor 639 lah katakan ya. Bar. Ini bermakna nombor itu ialah 0.639 639 639. Jadi 0.639 bar ialah sama dengan 0.639 campur 0.000. Ada 3 titik puluhan dan 639 campur lagi dengan 0.000. Okey, 000 lagi 639 dan berikutnya. Bermakna nilai A ialah 0.639 untuk jonjang geometri yang baru saja kita letak di sini, dan R adalah bersamaan dengan 0.000639 per 0.639, iaitu 1/1000 ataupun 0.001. Sekarang kita menggunakan formula S infinity. Jadi S infinity iaitu 0.639 bar bersamaan dengan A iaitu 0.639 per 1 tolak R. R ialah 0.001. Ini bersamaan dengan 0.639 per 0.999. Sekali kita bawa titik perpuluhan 3 tempat ke belakang. Jadi nilai 0.639 bar adalah bersamaan dengan 639 per 999. Kita boleh verify. Sekiranya tidak percaya, kita gunakan kalkulator kita. Kita lihat ya. 639 bahagi 999. Apakah nilainya? Kita boleh lihat sendiri. 0.639, 639, 639 dan seterusnya. Untuk contoh yang sebelum ini, iaitu 53 per 99. Ingat lagi? 53 per 99, iaitu bersamaan dengan 0.53, 53, 53, 53, 53 dan seterusnya. Ini adalah satu cara untuk menukar perpuluhan berbulang dalam bentuk pecahan. Ini satu trik yang sangat unik. Saya suka belajar matematik. Jadi setakat ini saja janjang geometri, dan ini adalah juga seksyen yang terakhir untuk bab janjang. Kita akan berjumpa lagi dalam bab yang kedua. Saya ucapkan selamat belajar kepada adik-adik semua dan selamat berjaya. Assalamualaikum dan bye-bye.